Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan ujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan butang subscribe tu sekarang. InsyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang mantap. So jangan lupa untuk tekan butang subscribe now. Tak habis lagi cerita Mat Kilau. Dia punya kutipan kau tahu berapa? Dah lebih 90 juta dalam masa 30 hari lebih jugalah. Kudus. Syabas kepada tim Mat Kilau keseluruhannya lah, termasuk dengan pengarah, production apa semua lah. Tetapi di sebalik kegairahan, kesemangatan, cerita Mat Kilau yang dikatakan telah membangkitkan balik semangat orang Melayu, semangat cintakan bangsa, agama dan sebagainya, ada jugalah segelintir makhluk Allah ni yang duk petikai pasal filem tu tak ikut sejarah lah, pasal pakaian dia lain lah, keris lain lah, itulah inilah. Termasuklah juga ada seorang pakcik ni yang aku pernah bagi ulasan berkenaan dengan statement TikTok dia tu yang mengatakan bahawa Mat Kilau ini tidak layak diangkat sebagai hero, tidak layak dianggap sebagai pejuang yang menentang British dekat Pahang. Dan ramai juga orang yang tak bersetujulah, termasuk dengan orang-orang Pahang sendiri. Lepas tu lebih kurang 2 minggu yang lepas telah diadakan satu sembang, satu forum yang dianjurkan oleh YouTube Finas bertajuk Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Antara ahli-ahli panel dia adalah Datuk Yusof Aslam sendiri, ada pakcik tu dan juga ada lagi 2 orang tu lah yang aku tak kenal pun. So dalam tu memang ramailah petikai, Mat Kilau ni tak ikut sejarah bla 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 dan sebagainya. Tapi Datuk Yusof Aslam duk backup, duk cuba orang-orang ni buka sikit minda bila tengok filem yang berbentuk fiction ni. Dan pakcik ni punya sesi, dia punya statement di akhir forum tersebut memang betul-betul aku rasa memang kau ajak sikit lah. Nak dengar apa pakcik tu cakap? Jom kita tengok sama-sama video pakcik ni bercakap. Pada pandangan Datuk lah, Tok Zahrin, kita nak, macam mana kita nak meningkatkan kita punya nasionalitas dan sebagainya. Ryan of Desert, kita nampak mereka menjelaskan apa yang berlaku 100 tahun dulu kan. Umpamanya sekarang dah tiba masanya kita membangkitkan filem-filem patriotik, walaupun dari segi kacamatanya ada kebencian. Contohnya kita buat filem Chin Peng. Chin Peng ni satu filem yang kalau disiarkan agak menarik. Dan kita kena ingat bagaimana, sebab orang tak faham kenapa orang Melayu jadi komunis. Seperti Rashid Mahidin, berapa nama tokoh lagi seperti Samtiah Fakih. Jadi filem-filem yang ini perlu difilmkan sekarang untuk dipahamkan oleh rakyat. Pejuang-pejuang ini dah
tak boleh dilindungi lagi dah. Ai? Apa yang mereka berjuang untuk negara ini, umpama Cimpeng. Ai? Dari sudut politik mengatakan dia komunis, dia Cina. Tapi dari segi sudut kita yang akademik melihat Cimpeng adalah sebuah perjuangan bukan saja untuk kepentingan orang Cina, tetapi menentang imperialisme. Kalau Mat Kilau, Pak Hamad, Dok Gajah, kita kena melihat sebagai menentang imperialis, menentang kehadiran consolidated ataupun Pahang Mas skala biji di Pahang, yang mana ada restu dari raja pemerintah, bangkit anak Pahang melawan Inggeris itu. Begitu jugalah Cimpeng. Walaupun setengah pihak mengatakan dia ini telah memberontak, ada orang banyak mati, itu bukan satu isu yang penting. Yang penting audiens atau rakyat, seperti dikata oleh sahabat saya Datuk Yusof Aslam, Apa ni? kita kena dedah pemain ni, kena beritahu kepada penonton untuk mengenal. Kalau the good, the good. Kalau the bad, the bad. Kalau the ugly, the ugly. Jadi maknanya, kalau kita nak buat filem Datuk Maharaja Lela Pasir Salak, kita sendiri akan malu. Sebab segi fakta sejarahnya, peristiwa pembunuhan telah memalukan Melayu. Kerana J.W. Bush dibunuh dalam keadaan telanjang waktu mandi. Takkanlah Melayu begitu teruk sangat membunuh seorang penjajah dalam keadaan dia tidak bersenjata. Jadi itu sebab saya tidak melihat itulah strategi Lela atau siapa yang membunuh J.W. Bush sebagai seorang pahlawan. Kerana saya melihat dari segi orang tu tidak bersenjata kau bunuh. Dan tu yang pembunuhnya diangkat jadi hero. Macam juga hari ni orang melompat itu melompat ini diangkat jadi hero. Mana betul. Jadi kita kena lihat apa benda si pakcik berlemak ni? Berjuang. Dah lah bertitik tu lah. Membangkitkan soal feudal, menekan tanah dia. Jadi mungkin, dan dia sebenarnya memang seorang tokoh agama untuk berjuang menggunakan agama. Walaupun dalam masa yang sama Mak Kilau, anak Tok Gajah juga menggunakan pendekatan agama untuk membangkitkan kesemangatan nasionalisme orang Pahang. Sebab kita kena ingat bahawa kebangkitan Melayu ni banyak. Kita menyembunyikan segala perkara yang tak mau didedahkan kerana tenggelam nama-nama tokoh politik, umpamanya Ahmad Mustamam, Ibrahim Yaakob. Ini adalah nama besar pejuang-pejuang negara di suatu masa. Dan kita dah tiba masanya dengan kelahiran Mat Kilau ni, negara yang maju ke tak maju ke menghargai pahlawan. Kita tak ada secara rasminya menghargai Mat Kilau sebagai pahlawan. Kenapa? Kerana sehingga sendiri pun Mat Kilau tidak pernah diberi anugerah apa pun dari segi darjah. Dan tu bagi kau orang politik menghargai je bagi anugerah. Orang tu dah meninggal dah pun. Anugerah Sri Pahlawan Gagah Perkasa SP. Yang lain tak ada. Yang lain tu kita sebut ialah pahlawan. Tapi siapa yang nak iktiraf? Malah Tun Razak sendiri pun tidak pernah diiktiraf sebagai pahlawan. Dan berbeza di Indonesia. Di Indonesia, Presiden keluarkan dekri orang ini pahlawan. Dan jika dia mati, tanam pahlawan nasional. Ataupun dia sudah mati, namanya tercatat sebagai pahlawan-pahlawan nasional. Kita di Malaysia belum ada lagi. Apa tak ada pula? Kita selalu banyak sangat sikap politik kita untuk menghargai tokoh-tokoh yang berjuang di dalam cakap pun semput. Datuk bin Jaafar. Juga kalau digarap secara betul, dia boleh menjadi seperti Mahatma Gandhi, menjuang, membangkitkan antara orang yang memberi amaran kepada Sultan Johor, kalau kamu sign Melayu ni, kami akan turunkan. Ini satu kebangkitan yang juga hebat. Tetapi harap produser-produser yang ada duit, yang hendak membangkitkan patriotisme, nasionalisme Melayu ni, ambil ini perkara-perkara yang ada zaman kita
sama ada di zaman kolonial, ya, ataupun zaman sekarang yang berada dalam zaman mereka ni, kerana kita lihat jika kita tengok filem patriotik yang semput gagal, dia ni cakap. iaitu cerita Putraraja yang kisah Tengku Abdul Rahman tu, filem tu total gagal kerana cara digarap 100% politik. Ada sampingan yang lain. Bagaimana almarhum Tengku Abdul Rahman terpaksa pindah ke Johor Bahru. Jadi kerana nak merapatkan diri dia dengan Sultan Johor yang tak mau merdeka, jadi UMNO kena pindah ke Johor Bahru. Dah rapat kepercayaan, baru balik ke Kuala Lumpur. Jadi benda yang terlindung dalam sejarah ni, dalam filem tidak boleh juga dilindungkan. Umpamanya contoh dia, apakah masalah Mat Kilau ini? Adakah pertarungan iaitu permainan Sultan Abdullah atau Sultan Ahmad masa itu, iaitu dalam masa yang sama Tok Gajah pergi jumpa Sultan di Pekan. Dalam masa yang sama Mat Kilau pergi jumpa Clifford. Dan setelah Tok Gajah, Bahaman dan Mat Kilau melarikan diri, apabila British datang balik ke Pahang, sampai sekarang ni rakyat Pahang masih lagi mengekalkan sekolah menengah Clifford di Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur, kalau dia ada semangat patriotik nasionalis, patutnya anak Pahang sekarang sudah mendesak supaya sekolah nama Clifford itu ditukar nama apa? Sekolah Mat Kilau ke, sekolah Bahaman ke, sekolah Tok Gajah ke. Jadi ini yang kontradik kita di dalam membangkitkan nasionalisme. Allahu Akbar. Dari itu saya cadangkan kita kena transparent. Kerajaan jangan tersentuh. Kalau ada orang macam Datuk Yusof Aslam nak buat filem Cimpeng, apa masalah ada? Tak ada apa masalah, kerana ia akan menjadi satu dokumentari kepada generasi akan datang, seperti yang telah dibuat oleh orang pun produser gelak yang tengok dia punya ulasan. Walaupun saya kata tadi 40%, basicnya dah ada di situ. Kenapa? Begitu juga filem Bukit Kepong, walaupun tadi ada faction 2-3 dialog dengan bini ke sebagainya, memang tak ada, tapi dia adakan dalam filem Bukit Kepong pertempuran yang berlanjutan. Dan ada juga yang yang disembunyikan dalam Bukit Kepong, contohnya Mak Indra ni dia ada ilmu perabot. Jadi dalam filem Bukit Kepong tidak ditunjuk tengah tembak-tembak tu, maka Mak Indra tak ada. Oh, ni memang pakar sejarah ni. Mak Indra, Aku rasa dia hidup lah zaman Mat Kilau, zaman Mat Indra ni, semua dia hidup, semua dia ada ni masa kejadian-kejadian tu. Hebat dia ni. Satu part penawar dia. Dan juga Mat Kilau seluar senting sebelah ada dia punya ilmu perabot dia. Yang saya katakan tadi, saya bersetuju dengan Datuk Arifin Said. Makna kalau nak buat, kita buat tim, kumpul penyidikan yang Datuk Yusof Aslam dah tak selesa dah tu. So, bagaimana Pak Hasan? Okey, habis. Aduh, hai, apalah nak jadi dengan orang tua ni. Aku rasa orang tua ni memang dia bertuhankan politik lah. Dia bukan bertuhankan lah, dia beragamakan politik. Dia punya panduan hidup dia adalah politik lah. Adakah dia cakap Datuk Maharaja Lela dan geng-geng dia membunuh JWW Birdshow adalah satu perkara yang memalukan sebab beliau dibunuh ketika beliau sedang mandi dekat tebing Sungai Perak dalam keadaan tidak berbaju dan sebagainya? Itu bukan memalukan, itu strategi. Gila. Dah kau nampak musuh depan mata kau dengan tidak bersenjata dan sebagainya, dan beliau menjadi orang kata threat ataupun musuh, dan memang ternyata musuh lah. Nampak dia tengah berselang lenang, tengah lalai, tentulah nak bunuh dia. Itulah strategi. Aduh, nak pergi bongok kan orang tua. Lepas tu yang aku tak boleh belah tu, dia cakap Chin Peng tu adalah seorang pejuang. Lepas tu dia cakap yang Chin Peng ni memberontak, yang dia bunuh ramai orang Melayu, ramai tok-tok imam, siap bakar surau apa semua tu. Dia cakap itu tak penting. Kepala najis kau. Kau boleh anggap nyawa orang Melayu, nyawa tok-tok imam apa semua sebagai benda yang tak penting semata-mata kau nak angkat si Chin Peng ni sebagai pejuang. Kau nak menilai seseorang tu, tengok hasil dia. Jangan tengok dekat mula-mula semua orang boleh jadi baik. Semua orang daripada mata kasar kadang-kadang pijak semut pun tak mati, tapi kau
tengoklah pengakhiran dia, hasil dia. Kalau tiba-tiba lah kau jumpa seorang agamawan, oh dia di sekolah pondok, dia jadi tok guru, tok imam, belajar dekat Kahirah lah apa semua, tiba-tiba in the end dia rogol anak orang. Takkan kau nak cakap yang empat rogol-rogol tu tak penting, yang penting dia adalah tokoh agama? Boleh kau cakap macam tu? Dah lah kau menafikan Mat Kilau, Datuk Maharaja Lela, Tok Gajah semua tu sebagai pejuang tanah air. Lepas tu kau boleh pula angkat pemberontak yang membunuh ramai orang Melayu, tok-tok imam, bakar surau apa semua sebagai pejuang kepada tanah air kita. Itu memang something wrong dengan kepala otak kau lah. Aku kalau dapat aku letup ni. Aku harap rakyat Malaysia yang tengok video ulasan aku ni, bila korang nampak sendiri si Mamat Pakcik yang dah semput ni, yang ada titik ni, boleh cakap yang Chin Peng tu patut diangkat sebagai pejuang sambil cakap bab bunuh orang semua tu tak penting. Aku harap korang pun boleh ada perasaan yang sama macam aku lah. Aku lagi lah, arwah tok aku adalah pejuang yang menentang komunis. Dia adalah dalam pasukan field force, polis hutan apa semua ni, yang pergi masuk hutan nak buru komunis apa semua ni. Kau boleh cakap dorang tu pejuang? Kepala otak. Lepas tu dia boleh cakap lagi semua pejuang-pejuang ni tidak diiktiraf, tak tercatat dalam sejarah. Dalam buku sejarah ada keluar lah Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Gajah apa semua tu ada lah. Ni nampak sangat kau yang tak pergi sekolah ni. Ni kalau aku jadi pihak berkuasa ni, aku dah siasat dah dia ni. Dia ni sebenarnya mungkin sedang membawakan ideologi komunis ni. Dia ni nak kena double check balik ni. Sebab tengok, semua sejarah yang telah difilmkan berkenaan dengan pejuang tanah air, semua dia petikai. Kalau boleh siasat lah ini dah macam provokasi juga ni. Ini dah cuba menghasut rakyat Malaysia untuk mengangkat Chin Peng sebagai pejuang ni. Aku tak boleh belah. So kalau korang setuju dengan ulasan aku ni, korang bolehlah share video ni, dan aku nak dengar pendapat korang berkenaan dengan Pakcik Semput ni. Ceritakan dekat ruangan komen dekat bawah. So macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Jangan biar otak kau dipengaruhi oleh politik. Sebab politik dekat Malaysia ni obviously memang kucak-kacir. Sampai tahap kau punya pegangan pun terpesong dah sampai nak mengangkat Chin Peng tu sebagai pejuang tanah air. Weh, kesian weh, waris-waris yang mak bapak tok nenek dia kena bunuh dengan Chin Peng dan kuncu-kuncu dia ni. Kau boleh cakap benda tu tak penting check back lah weh. Gegam aku. So kita jumpa lagi dalam next video. Sabar-sabar, kita jumpa lagi dalam next video. InsyaAllah kita mantapkan iman kita. Jangan jadi macam Pakcik ni, nampak iman dah goyah lah tu, sampai nampak pemberontak pun, pembunuh pun sebagai pejuang tanah air. Kita mantapkan iman kita, buang yang keruh, ambil yang jernih, kita baiki ibadah-ibadah kita supaya senang nanti kita nak menghadapi akhir zaman, nak menghadapi hari kiamat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Geram aku.